Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Okey. Ini kenyataan daripada Harakah Daily. Tu, jadi boneka tanpa sedar. Menjadi boneka tanpa sedar. Alhamdulillah, dia kata kat Anwar Ibrahim ni. Umur akan cecah 76 tahun. Saya tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau boleh dibeli, dah melencong lama dah Anwar Ibrahim. Lepas tu dia kata pagi, memang benar mungkin Anwar tidak boleh dibeli dengan wang ringgit, tetapi Anwar boleh dibeli dengan jawatan. Dia ni lebay Zuhdi ni kata Anwar Ibrahim boleh dibeli dengan jawatan. Dengan tawaran jawatan Perdana Menteri yang menggiurkan, Anwar Ibrahim sanggup menipu akar umbi PKR dan PH serta rakyat yang pengundi PH apabila sanggup bersekongkol dengan pemimpin yang Anwar sendiri menuduh mereka yang tidak berintegriti dan selama ini menjadi sasaran serangan Anwar dan Pakatan Harapan. Lepas tu sambung, dengan tawaran jawatan Perdana Menteri yang mengiurkan Anwar Ibrahim sanggup menipu akar umbi PKR PH. Aku baca dah. Okay. Kempen PH PRU 15 lalu penuh dengan warna-warni melabelkan BN UMNO dengan gelaran parti perompak, namun demi kuasa dan jawatan UMNO kini parti suci. Hampir 20 tahun menanti untuk menjadi Perdana Menteri, sudah pasti Anwar bermati-matian akan mempertahankan nikmat jawatan ini. Pakatan Harapan ditunjangi DAP sebagai parti terkuat dengan kekuatan sebanyak 40 kursi, sudah pasti mempunyai kedudukan dan pengaruh besar dalam siri-siri perundingan dan perjanjian antara mereka. Anwar daripada PKR telah mendapat habuan menjadi Perdana Menteri, manakala DAP pastinya juga turut mendapat habuan mereka. Mari kita lihat antara habuan yang diperolehi oleh DAP. Okey, 1. Penarikan rayuan kes Jil Island, isu kalimah Allah dipercayai mempengaruhi oleh DAP. Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah mengatakan DAP pernah memohon agar kes ini ditarik balik 2020 sewaktu PH masih memerintah, dan akhirnya pada 2023 ini ditarik juga. Okey, untuk poin yang pertama, Muhyiddin Yassin kata 2020 pernah minta ditarik balik, tapi waktu tu postpone kepada 2023 untuk hakim membuat keputusan, untuk Anwar Ibrahim kerajaan hari ini membuat keputusan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong pun panggil Raja-Raja Melayu, dan apabila Raja-Raja Melayu bersetuju, Sabah Sarawak saja yang boleh guna. Sebab Sabah Sarawak bukan Melayu, asal mereka bukan Melayu. Hampa pergi bacalah apa yang dibentangkan oleh mahkamah dan dibentangkan oleh Anwar Ibrahim, dan jangan politikkan. Jangan politikkan. Ini isu 2008 dah berapa lama. Jangan politikkan isu ini. Dan mereka tak ada modal, mereka dah tak ada hujah. Pelbagai mereka hentam, tengok ni, gadai agama Islam, gadai nama Allah bagi. Hanya yang boleh menggunakan kalimah Allah Sabah dan Sarawak saja. Faham tak? Di Semenanjung tak boleh, kita tak boleh. Ini aku menjawab daripada Harakah Daily ni. Okey, dia kata, yang kedua, menerima peruntukan besar dari Perdana Menteri yang ke-10 PMA untuk memajukan Pulau Pinang. Kormeng sendiri menyebut peruntukan berjumlah 211.405 juta menerusi 41 projek Pulau Pinang adalah peruntukan paling besar yang pernah diberikan kepada Pulau Pinang. Projek rumah, projek LRT. Okey, yang ketiga, pelantikan di posisi strategik seperti Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan. Posisi ini sangat penting kerana ia membabitkan urusan hal ehwal pihak berkuasa tempatan dan perumahan. DAP juga menguasai esko dan portfolio yang lebih kurang sama di kesemua negeri di bawah pemerintahan PH. Okey, sebagai contoh, Selangor, YB Tuan
Niang Si Han DAP Pulau Pinang, YB Jack Jik Sing Negeri Sembilan, YB Tuan Tio Kok Siang. Bukankah posisi ini memberi ruang kepada lebih mudah kepada DAP untuk mencapai agenda mereka dalam aspek ini, antaranya menjayakan pilihan raya PBT. Ada masa seorang puppet ialah boneka setelah dicatur, dia sangka dialah mencatur tanpa ayat ni. Ada masanya seorang puppet tidak sedar bahawa dia ialah boneka yang sedang dicatur musuh. Dia sangka dialah yang mencatur tanpa disedari sebenarnya dialah yang sedang dicatur. Sekian. Okey, geng. Dia yang satu, dia petikaikan isu kalimah Allah. Yang kedua, pasal projek 211 juta. 211 juta di Pulau Pinang. 211 juta di Pulau Pinang, kan? Dekat Kelantan projek berapa bilion? Dan peruntukan untuk Sabah Sarawak 2 bilion lebih. Tak pernah dibuat orang. Anwar Ibrahim tak pernah bagi ni, Perdana Menteri sebelum-sebelum ni tak pernah bagi peruntukan yang terbanyak seperti tahun ini. Hey, Kelantan duk dapat peruntukan 300 juta aja setiap tahun sebelum-sebelum ni. Daripada 200 juta naiklah 300 juta, naik sikit-sikit. Semua setiap negeri peruntukan sikit demi sikit naik. Anwar Ibrahim naik sebagai Perdana Menteri, peruntukan 2023 Kelantan, Kedah dapat berapa? 1.3 ke 1.1 ke 1.2 bilion Anwar Ibrahim bagi. Kepada Kedah tak pernah dapat 1 bilion tau. Tiba-tiba peruntukan tahunan Kedah dapat 1 bilion. Kelantan tak pernah dapat peruntukan tahunan sampai 1 bilion. Sebelum ni 300 juta, tahu-tahu dapat. Siapa yang banyak sebenarnya? Selangor tak dapat banyak seperti mana negeri Kelantan dan juga Kedah, kan? Lepas tu petikai. Sebab apa? Sabah Sarawak dapat 2 bilion lebih. Anwar Ibrahim jawab, sebab kan Sabah Sarawak tu ketinggalan sangat-sangat jauh. Dan negeri dia pun negeri besar, perlu repair jalan, perlu bagi kemudahan lebih banyak. Di Kelantan lah besar mana? Rakyat pun ada 2 juta aja. Di Selangor walaupun peruntukan tak banyak pun, tak banyak seperti negeri Kelantan dan juga Kedah. Sebab apa Anwar Ibrahim bagi lebih? Sebab apa Anwar Ibrahim bagi lebih peruntukan kepada Kedah dan Kelantan ni? Sebab apa? Sebab ketinggalan terlalu teruk. Kerajaan negeri gagal menguruskan duit yang sebelum-sebelum peruntukan tahun ini, sehingga kan berhutang dan terus berhutang dengan Kementerian Kewangan. Alas hutang negeri dengan kerajaan pusat pun dah berlipat kali ganda. Dah tak mampu bayar hutang. Sebab tu Anwar Ibrahim tahun ni bagi peruntukan yang banyak kepada negeri-negeri walaupun yang diperintah oleh PAS. Kat Terengganu bagi 1 bilion. Lepas tu yang si lebay ni, dia tak nampak yang peruntukan tahunan Anwar Ibrahim berlipat kali gandakan daripada tahun-tahun sebelum ni. Dia tak nampak. Lepas tu dia duk merayan. Dia duk menjerit, oh kawan ni, tengok negeri Selangor, negeri Penang dan juga negeri Sembilan dikuasai oleh DAP. Yang dekat Kelantan, yang duk di dalam kabinet kerajaan Kelantan orang Islam. Orang Islam kita, orang Melayu kita. Adakah dia berjaya menyelesaikan masalah rakyat? Adakah dia berjaya menyelesaikan keperluan rakyat? Ni kalau rumah kita perlu ada elektrik dan perlu ada api dan perlu ada laluan untuk buang air, sisa-sisa air. Di Kelantan berjaya? Di Kelantan air ada kan? Adakah di semua negeri Kelantan selesai masalah air? Adakah di semua Kelantan selesai masalah api? Cuba tengok berapa kali Ustaz Abid Liu turun Kelantan, pergi bantu cari orang-orang miskin duduk di bawah jabatan, bawa naik bagi rumah sewa. Kalau tak nampak lagi tak tahu. Lepas tu dia petikai, kan? Oh dia tengok DAP yang kontrol itu, DAP yang kontrol ni. DAP dia dapat jawatan ESCO tu, dia dapat jawatan tu, dia buat kerja ke tak? Dia buat kerja ke tak? DAP dapat jawatan tu.
DAP dapat jawatan tu, DAP buat kerja. Tapi dengan jawatan yang DAP dapat tu, dia spin lah. Dia main lah. Dia kata, oh tengok ni orang DAP. Kalau DAP yang dapat, DAP tak buat kerja, hang boleh kritik. Masalah DAP dapat jawatan, DAP buat kerja tu. Bukan macam hampa yang duk kata Melayu Islam Kelantan Nipah ni dapat jawatan tak buat apa. Malah siap curi pergi ayat bomba lagi. Oh, kita nak bagi keperluan rakyat. Malu lagi kan? Oh, lepas tu dalam diam dia duk kata ni Anwar Ibrahim ni dikontrol. Anwar Ibrahim dicatur oleh DAP. Kenapa DAP kerusi lebih banyak kan? Cuba berfikir. Sebab apa DAP dapat kerusi banyak? Di dalam Pakatan Harapan ada DAP. Kalau DAP, calon DAP, kita pergi letak dekat tempat majoriti Melayu, of course akan kalah kan. Jadi di dalam gabungan Pakatan Harapan ini orang kata marketing plan, orang kata strategi. Kerusi majoriti Cina, Melayu ataupun kubu Pakatan Harapan lebih senang, lebih mudah calon daripada DAP kita letak situ. Sebab kita tahu memang boleh menang. Jadi kerusi yang tak boleh menang ataupun di kawasan Kedah, kawasan Kelantan, kawasan pendalaman Melayu banyak, kita pilihlah hantar daripada parti Amanah ataupun daripada parti PKR. Kita hantar orang Melayu pergi bertanding. Sebab tu agak seni, agak sukar. Sebab orang-orang pendalaman mudah, bukan kata mudah diperbodohkan oleh lebay ni. Oh Islam, oh Melayu, tipu, tengok dia Penang, tengok Selangor, orang Melayu semua susah, miskin dah. Sedangkan tak berlaku pun. Tahu mana dia duk kata Malaysia hak yang kata apa nama DAP duk nak buat tu, duk nak minta tuntutan hak sama rata apa. Berlaku ke tak setelah DAP perintah Penang 15 tahun? Setelah DAP ada di dalam kerajaan Selangor 15 tahun, berlaku ataupun tak berlaku? Tak berlaku. Kata DAP nak tuntut hak sama rata. Tengok perlembagaan DAP. Hampa pergi tengok target DAP. Hampa pergi buka balik tengok perlembagaan DAP sudah diubah ketika 2016. Perlembagaan DAP dah ubah ikut seperti Parti Keadilan Rakyat. Sebab parti PKR dan juga parti DAP, parti pelbagai kaum. Kami tak mainkan isu kaum. Han nak main duduk, han mai. Kita sama-sama bina negara. Kan? Tapi hak yang mereka duk kata DAP ada agenda untuk hak sama rata, untuk hapuskan, kan? Yang mereka duk fitnah macam betul tak boleh azan lah, itulah dalam Quran pun tak boleh mengaji, Islam dizalimi, Islam terancam, Melayu terancam. Hey, kat kampung apa berlaku kah? Dekat Penang berlaku kah lagu tu? Orang Melayu jalan, Cina duk pergi kepung, Cina duk pergi pegang parang ni. Berlaku kah? Tak berlaku. Hampa puak-puak ni lebay ni duk buat macam Malaysia tak ada undang-undang kan? Kita ada undang-undang. Siapa yang hina raja-raja Melayu terus ditangkap, didakwa. Adakah raja-raja Melayu kita sekarang ni terancam? Adakah agama Islam kita sekarang ni terancam? Adakah bangsa Melayu kita ni sekarang ni terancam? Adakah berlaku huru-hara pergaduhan? Berlakukah 15 tahun Penang memerintah? Berlakukah tak boleh azan? 15 tahun Selangor bernama memerintah dan 5 tahun dekat Negeri Sembilan. Berlakukah resis pergaduhan antara bangsa ni? Bangsa-bangsa ni bergaduh setiap hari, bergaduh setiap bulan, setiap minggu ataupun setiap tahun. Berlakukah? Inilah orang kata hipokrit, suka fitnah, penipu, bangsat punya parti lebay ni. Dia menggunakan agama, dia menakutkan agama, dia menakut-nakutkan umat-umat Islam, menakut-nakutkan bangsa-bangsa Melayu untuk nak ambil perhatian supaya rakyat undi dia, supaya rakyat tidak mengundi PH. Dia menakut-nakutkan, gunakan agama bangsa supaya menakut-nakutkan rakyat dan supaya rakyat tu mengundi perikatan. Tapi dia ingat rakyat bodoh. Rakyat tak bodoh nak ambil gambar. Rakyat ada akal. Aku ada akal. Aku bukan nak kata pak aku, abang aku, mak aku semua walaun. Aku je pakatan. Sebab aku terfikir, aku ambil tahu pasal politik. Aku baca berita.
Aku reti nilai. Aku pindah duduk sana, pindah duduk sini. Aku duduk di negeri PAS, duduk di negeri PH Penang. Aku duduk sekarang ni, aku duduk di negeri PH. So, Alhamdulillah. Aku bukan rakyat Selangor. Aku dapat juga bantuan daripada kerajaan negeri Selangor. Seperti mana jiran aku dapat semua. Okay, aku pun dapat. Rezeki Allah nak bagi. Kan? Kita pun, baiknya. Kalau anak ayam murah, anak telur murah pun, hang boleh pergi kedai yang ada peruntukan daripada kerajaan negeri. Hang boleh dapat ayam yang RM10, telur satu papan RM10, ikan sekilo RM6. Yang kerajaan negeri ada buat ihsan. Apa dia tahu? Dia macam My Ihsan ke ataupun apa dia yang kerajaan negeri Selangor buat. Kedah ada buat macam tu lah. Kelantan ada buat macam tu lah. Ni Selangor ada 6 juta orang, babe. 6 juta rakyat Selangor saja ni. Ni 6 juta tu rakyat Selangor. Orang macam orang Kedah mai duduk Selangor, dan satu Malaysia mai duduk Selangor. Kelang sudah jadi Kelang. Daripada Kelantan, Terengganu mai duduk Selangor. Satu Malaysia mai duduk Selangor. Warga asing Rohingya, Nepal, Pakistan, India, semua mai duduk Selangor. Di Selangor dah ada hampir 10 juta manusia. Telur ada, ayam ada, gula ada, minyak ada, segala mak nenek semua ada. Tak berlaku pun. Ayam tak ada. Ni, aku duduk Batu Cave. Sekeliling aku padat perumahan. Kami nak beli makan, nak beli pas semua ada. Tak ada berlaku pun barang tak ada, ayam tak ada. Dan aku ingat waktu musim PKP dan selepas musim PKP, kedai runcit Aceh ni, Aceh tu, yang orang Indon tu, dia ada, kalau tak salah, ada 7 kan 6 biji kedai. Kedai dia saja ada 7. Dia tak pernah putih ayam. Tak pernah putih ayam. Last aku pergi beli sekali tu 2-3 kali, ayam tak ada. Itulah first aku ambil nombor telefon dia. Aku tak, kalau ayam ada, WhatsApp aku. Dan aku call ke, dan baru dia cakap, okay, abang boleh mai beli, ayam dah ada. Kan? Itulah suatu perikatan nasional. Dan hari ni tak berlaku pun. Minyak ada. No. Dekat Kedah mereka duk bunyi kata gula tak ada lah apa. Aku pergi masuk Giant. Aku pergi masuk TF. Apa dia? TF Mall yang dulu pernah Tesco. Yang dulu Giant dia dah jadi TF. Aku shoot video dekat dalam akaun TikTok aku, Solihin 4657. Tengok berapa tan gula duk ada. Tan. Bukan kilo, bukan rati kilo. Tan. Cuba tengok. Inilah kerajaan negeri yang kita nak utamakan. Kalau nak ikut, okay, contohlah. Kalau macam betul-betul kita nak fikirkan untuk rakyat negeri kita saja. Apa yang kerajaan negeri Selangor peruntukkan, itu sebenarnya untuk rakyat Selangor saja. Sepatutnya bukan untuk kita, macam aku pendatang daripada Kedah mai duduk Selangor ni. Sepatutnya apa yang kerajaan negeri buat, sepatutnya untuk rakyat Selangor dulu. Bukan untuk orang macam kita ni. Bukannya orang daripada Kelantan, Ganu, pemain duduk Selangor ni. Sepatutnya apa yang kerajaan negeri buat tu untuk rakyat Selangor dulu. Tapi belum sampai dekat rakyat Selangor, kita yang pendatang ni, yang mai duduk Selangor, kita yang dapat dulu. Rakyat Selangor pun banyak rakyat Selangor yang tak tahu apa yang kerajaan negeri dia sediakan. Ramai yang tak tahu. Beranak anak, weh, kita cakap, weh, anak hang boleh dapat lah duit RM500 daripada kerajaan negeri. Hang hanya kena buat surat beranak. Hang kena pergi register ataupun hang buat macam melalui online. Hang orang tua hang kalau meninggal boleh dapat lah duit RM2,000 kan, kerajaan negeri bagi untuk kos pengurusan apa semua. Kalau hang nak apa nama insurans pun kerajaan negeri ada sediakan. Negeri PAS Kelantan ada buat ke, geng? Ada buat ke? Kan? Kerajaan negeri Selangor buat macam-macam. Kita je ni, aku yang orang luar yang tahu. Beberapa orang Selangor tak tahu semua ni. Ramai orang yang tak tahu, sebab sepatutnya apa-apa yang kerajaan negeri buat sepatutnya untuk rakyat negeri tu dulu. Tapi orang luar yang dapat. Satu lagi. Soal bila ayak pipe pecah, mereka kena repair ayak, kena tutup ayak. Bila kena tutup ayak tak ada. Rakyat Selangor tak menjerit pun.
Rakyat Selangor tak menjerit pun. Yang menjerit orang luar. Oh, duk shoot video, duk post kat Facebook bahawa ayat tak ada. Cek. Orang Kelantan. Asal dia tu daripada Kelantan. Duk cakap Kelantan, duk buat live dekat tempat kerja, duk cakap Kelantan. Tapi bila hari dia buat live tu, ayat tak ada apa. Rupanya orang Kelantan cakap je KL. Cakap kita boleh tengok, kita boleh nilai sendiri. Kan? Orang luar lebih sibuk soal negeri Selangor. Rakyat Selangor pun, sebab kita pun tahu rakyat Selangor ni ramai yang kaya, dan ramai juga yang B40, ramai juga yang macam M40. Tapi orang luar lebih sibuk tentang negeri ni. Bila ayat tak ada, duk buat live, duk maki kerajaan. Padahal dia tak tahu. Padahal dia pun tak boleh fikir. Ayat pecah, kenalah tutup ayat sebab dia nak wedding, dia nak korek, dia nak repair. Takkanlah sebab hang orang Kelantan, orang Kedah, orang Terengganu, hang duduk dekat Selangor, kerajaan duk nak repair ayat tu, kena supply ayat untuk hang. Dekat dalam Facebook, dalam live, bukan main ni duk maki, kerajaan Selangor tak ada ayat. Hang pun main daripada Kelantan lah. Ada beberapa orang, aku perhatikan kau. Jadi fikir kan, daripada pihak lebay, hang nak kritik Anwar ke, hang nak kritik kerajaan Selangor ke, Penang ke, tengok negeri hampa dulu. Tengok negeri hampa tu dulu. Gagal kan atau berjaya? Gagal ke ataupun berjaya ke Kelantan tu? Ni yang 33 tahun. 33 tahun, dek. Bayangkan 33 tahun kan, 33 hari kan, 33 bulan. Berapa lama dah? Takkan tak dapat setiap tahun dapat peruntukan. 2019 dapat 400 juta. 2020 dengan 2021 dapat 200 juta. Setiap tahun dapat macam 200 juta untuk wang ihsan, 200 juta. Dan tahun ni dapat peruntukan berlipat kali ganda daripada Anwar Ibrahim. Apa yang dia buat untuk rakyat negeri Kelantan? Apa yang dia selesaikan masalah keperluan rakyat Kelantan? Habaq mai, dia selesai masalah apa? Malah Piklim minta nak selesaikan masalah rakyat, minta 8 bilion. Bila Anwar Ibrahim hantar budak dia, Perdana Nik Nazmi, pi jumpa syarikat ayat, pi buat lawatan, pi tengok 1 bilion lebih je. Kan? Berarti kita nak minta lebih, kalau boleh dapat lega punggung dia. Jadi terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. 23 minit untuk video kali ini. Assalamualaikum.